Judul khotbah pada pagi hari ini adalah mulailah berdoa. 今天祷告的主题讲我们又来祈求祷告。 Ini adalah sebuah seruan untuk mengajak kita berdoa. 这个是一个呼召，让我们来祷告。 Atau lebih tepatnya bisa dikatakan adalah sebuah perintah agar kita berdoa. 这个也可以理解说，这个是一个命令，要我们来祈祷。 Nah, berdoa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang Kristen. 祈祷是一个对我们基督徒很重要的事情。 Mengapa? 为什么呢？ Karena berdoa merupakan tanda vital menunjukkan kesehatan kerohanian kita. 因为祷告就是我们身为基督徒很重要的信息。 Sejauh mana kita bertumbuh, itu terlihat dari kehidupan berdoa kita. 我们如何的成长，趋于在我们如何的祷告。 Nah, bagi Martin Luther sendiri bahkan berdoa menjadi tolak ukur apakah seseorang itu Kristen sejati atau tidak. 对于马丁路德来讲，一个信徒有没有祷告，就是说他是不是一个好的信徒。 Nah, Martin Luther berkata, menjadi seorang Kristen tanpa berdoa adalah sama mustahilnya seperti menjadi manusia yang hidup tanpa bernafas. 马丁路德讲说，一个信徒如果他没有祷告，就很像一个活着的人没有呼吸一样。 Seorang manusia tidak mungkin hidup tanpa bernafas. 一个活的人如果没有呼吸，他不可能没有呼吸。 Demikian juga seorang Kristen tidak mungkin tidak berdoa. 也是对我们一个基督徒，也不可能没有祷告。 Nah, apa yang dikatakan oleh Martin Luther itu sejalan dengan apa yang dikatakan Paulus. 马丁路德所讲的话，就像保罗对我们所讲的一样。 Di dalam 1 Tesalonika 5:17, Paulus berkata, tetaplah berdoa. 在帖撒罗尼迦前书5章17节讲说，不足地祷告。 Artinya kita tidak berhenti berdoa. 他的意思是说，我们不可以停止祷告， Terus-menerus berdoa. 我们一直来祷告。 Dan lebih jauh Martin Luther juga berkata, sama seperti pekerjaan utama seorang penjahit adalah menjahit, pekerjaan utama seorang tukang sepatu adalah membuat sepatu. Demikian pula pekerjaan seorang Kristen adalah berdoa. 很像马丁路德讲说，一个缝衣服的人，他的主要工作就是缝衣服；一个做鞋子的鞋匠，他的主要工作就是做鞋；一个基督徒，他主要工作就是要祷告。 Kehidupan seorang Kristen tidak boleh lepas dari berdoa. 一个信徒的每天生活，他不会离开祈祷的这件事情。 Nah, ini memberikan kita satu petunjuk betapa kita sebagai seorang Kristen harus memperhatikan kehidupan doa kita. 就是告诉我们说，我们身为一个基督徒，我们不可以离开祷告、祈求祷告。 Kalau kita mau bertanya secara jujur kepada diri kita masing-masing, bagaimana kehidupan doa saya? 如果我们可以诚实的问我们自己，我们自己每天属灵的祷告是怎么样的呢？ Sudah seberapa sering saya berdoa setiap hari? 我们每天有多少次来祷告？ Bisakah kita memberi jawaban yang jujur pada diri kita sendiri? 我们可以用诚实的对我们自己来解说这个答案吗？ Adalah harapan saya secara pribadi agar Bapak Ibu sekalian kita semua di sini memiliki kehidupan yang baik. 传道这边讲说，他希望说我们每一个基督徒都有一个很好的基督徒的生活。 Kiranya dalam hati kita ada selalu keinginan, saya ingin kehidupan berdoa saya berubah dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. 希望说我们在基督的生活，我们可以每天一天复一天会变成更好。 Saya ingin kehidupan doa saya lebih baik daripada tahun sebelumnya. 我希望说我们祷告的生活会比去年更好。 Dan kita harus berusaha untuk menjadi seorang Kristen yang lebih tekun berdoa. 所以我们又努力的变成一个很专注祷告的基督徒。 Nah, Bapak Ibu, kita masih berada di bulan yang pertama tahun baru ini. 亲爱的弟兄姐妹，我们还处在新年的第一个月份。 Tentu adalah harapan kita semua, segala perencanaan kita di tahun ini bisa berjalan dengan baik. 当然，我们有希望说，今年我们一切我们所计划的会很顺利的进行。 Setiap orang pasti punya harapan tahun yang baru harus lebih baik dari tahun sebelumnya.
每个人都有美好的希望说今年会比去年更好。 Dan kita selalu akan berusaha lebih baik lagi untuk mencapai segala hal yang kita harapkan. 所以我们每个人都会更努力的来达成我们比去年更好的目标。 Akan tetapi kita perlu ingat satu hal. 可是我们要记住有一件重要的事情， Bahwa segala perencanaan kita hanya bisa terwujud kalau Tuhan menyertai kita. 我们要晓得说，我们一切的计划可以成行，都要有主的应许。 Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. 箴言16章9节讲说，人心筹算自己的道路，唯耶和华指引他的脚步。 Kita manusia hanya bisa merencanakan apa yang ingin kita kerjakan. 我们身为人，我们只可以计划说我们所要做的事情。 Tetapi yang menentukan berhasil atau tidaknya apa rencana kita itu adalah Tuhan. 可是决定这个事情会成功还是否的，只有神可以决定。 Nah, inilah alasannya mengapa kita harus berdoa. 所以这个就是唯一的原因，为什么我们要祷告？ Di dalam berdoa, kita ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa saya sepenuhnya percaya kepadamu Tuhan. 在祷告当中，就是我们要显给神看说，我们专注的要来靠我们的神。 Ketika kita berdoa, kita menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, tanpa Engkau, rencana saya ini tidak akan pernah berhasil. 因为我们告诉神，只有神应许的事情，我们的计划才能成功。 Dan saya membutuhkan pertolonganmu. 就我需要神的帮助。 Sebaliknya ketika kita tidak berdoa, kita sedang mengatakan, Tuhan, saya bisa sendiri. 如果我们的祷告很像我们对神讲说，我可以自己来做， Saya tidak butuh pertolongan. 我不需要神的帮助。 Nah, mengapa kita orang Kristen harus berdoa? 为什么我们基督徒需要祷告呢？ Nah, di dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan sendiri, itu menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, kita harus menyerahkan segala hal kepada Tuhan. 看刚才我们所读的经文，就告诉我们说，我们在一切的事情上，我们都需要主神的帮助。 Dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dikatakan di sini bahwa dalam segala hal kita harus menyatakan keinginan kita kepada Tuhan. 在一个经文那边讲说，每一件事情上，我们都需要神的帮助。 Nah, sebelum kita masuk ke dalam teks pembahasan pada pagi hari ini, saya ingin kita melihat latar belakang penulisan surat ini. 当我们还没有看今天我们所要探讨的经文，我们来看这个经文的背景怎么样？ Nah, surat Filipi itu dituliskan oleh Paulus kepada para hamba Tuhan, penatua, diaken, dan semua jemaat yang ada di gereja Filipi. 腓立比书是保罗写给这些神的妇人、长老们、执事，还有所有在腓立比的信徒。 Nah, orang-orang Kristen di Filipi adalah orang-orang Kristen yang bertumbuh. 在腓立比的信徒就是那些有成长的信徒。 Dan Paulus sangat bersyukur oleh karena persekutuannya dengan jemaat di Filipi dari saat pertama kali dia kabarkan Injil sampai pada hari dia menulis surat ini dia bersyukur. 保罗很感恩，因为从第一天他认识这些腓立比的信徒，到至如今，这些人都有很好的成长。 Mereka tetap setia berpegang pada berita Injil yang sudah diberitakan. 他们一直忠心的对这些已经传给他们的福音。 Dan Paulus bahkan mengatakan bahwa kamu adalah orang-orang yang taat. 保罗对他们讲说：“你们是一个忠心的人。” Mereka adalah orang-orang Kristen yang bertumbuh dan taat kepada firman Tuhan. 他们这些信徒是有成长，都有忠心的。 Dan dalam kehidupan jemaat Filipi yang taat sekalipun, Paulus mengantisipasi bahwa mereka bisa saja khawatir.
在这些有成长、有忠心的信徒，保罗还有担心说他们有过滤。 Kalau kita baca di surat Filipi, Paulus menggambarkan bagaimana orang-orang Kristen di sana berjuang untuk iman mereka. 如果我们看腓立比书，保罗写到说，这些在腓立比的信徒，他们怎么样的努力， Tidak hanya mempertahankan iman mereka, tetapi juga di saat yang sama melawan musuh-musuh pengajar-pengajar palsu. 他们不单单要忠心，他们也是要防备那些传假福音的人。 Dan menimbang segala situasi yang ada di gereja itu, Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. 看这些东西，保罗对他们讲说，你们不要过滤关于这些事情。 Kita orang Kristen punya banyak kekhawatiran. 我们身为基督徒，我们有很多的过滤。 Ada yang khawatir tentang kebutuhan sehari-hari. 有些人是为了他每天的生活来过滤， Ada yang khawatir tentang pekerjaan. 有些为他的工作来过滤， Ada yang khawatir tentang usaha bisnis. 有些是为了他的生意， Ada yang khawatir tentang studinya. 有些是为了他的学业， Ada yang khawatir tentang pasangan hidup. 有些是为了他的配偶， Ada yang khawatir tentang keluarganya. 有些是为了他的家庭。 Nah, kalau kita ingin menuliskan daftar kekhawatiran di hidup kita, saya rasa listnya tidak akan habis. 如果我们写出来关于我们每天要过的事情，我觉得说我们写不完这些事情， Dan tidak pernah satu hari pun kita tidak khawatir. 也没有一天我们没有过滤的。 Pagi hari ini kita lihat hujan turun. 今天早上我们看到下雨， Orang-orang atau jemaat yang datang dengan menggunakan sepeda motor tentu khawatir. 那些用骑摩托车来到教会的，他们当然过滤，担心， Khawatir nanti basah di perjalanan. 他们也担心说，等一下他们会淋湿了。 Yang mengendarai mobil juga mungkin khawatir. 驾车的也有可能他们会担心。 Kalau hujan sampai begitu deras, mungkin jalan yang dilalui banjir. 如果雨下太大，等一下他的路会淹水。 Ada juga mungkin yang khawatir kalau terkena hujan bisa sakit. 有些人也是过滤说，关于如果淋到雨他们会生病。 Jadi masing-masing kita semua yang ada di sini memiliki kekhawatiran sendiri. 所以每个人在我们当中的，我们都有自己的担心，有自己的过滤。 Nah, meskipun kekhawatiran kita terlihat begitu remeh, 虽然我们所担心的看起来很简单， seperti tentang hujan tadi yang saya sebutkan. 很像关于刚才我们所讲的下雨。 Nah, dalam hal itu pun kita tidak boleh khawatir. 可是关于那件事情，我们都不应当来过滤。 Kita diminta untuk menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan. 我们被要求说，我们要把我们全部的事情，为主来求。 Adakah kita berdoa tadi ketika hujan turun supaya Tuhan bantu hujannya berhenti? 有没有在我们当中，刚才关于下雨的，我们来祷告祈求说，让它雨停了呢？ Atau kita mengeluh, hujan lagi, hujan lagi? 还是我们只是发怨言说，喂，又下雨了，又下雨了？ Firman Tuhan katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. 福音告诉我们说，我希望说显现全部的事情在主里面。 Hal yang besar, hal yang kecil, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. 大的事情、小的事情，我们都要交托在主的手 Dan mari 上。 kita latih diri kita untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan kita. 让我们来训练我们自己，使得我们可以把一切的东西都交在神的手上。 Nah, sangat menarik dalam ayat ini, Paulus menuliskan tentang doa dalam 3 nuansa. 很奇妙的，保罗写关于祈祷在3个方面。 Dia sebutkan di sini doa, permohonan, dan juga ucapan syukur. 他讲说关于祷告， Ketiganya memiliki makna yang sama adalah berdoa. 这3件事是他的主要意思，就是说要祈祷。 Tapi Paulus sengaja menuliskan 3 nuansa ini untuk mengajarkan kita di dalam hal berdoa. 保罗特别讲到这3件事情，只是为了要告诉我们什么是祷告。 Dia ingin kita memperhatikan suatu hal, ketika kamu berdoa, apa yang harus kamu ketahui? 他要告诉我们说，当我们祷告的时候，我们应当注意的重点是什么？ Nah, kata doa yang pertama di sini itu adalah dalam bahasa Yunani itu disebut proseuche. 第一个祷告在这边在希腊文
是关于波修哥， terdiri dari dua kata. 是两个词句把它合并在一起的。 Nah, kata yang pertama artinya adalah moving towards. 第一个的意思就是说走向前， Artinya bergerak kepada seseorang. 对别靠近人， Jadi 走 ketika kita datang kepada seseorang, itu maksudnya bergerak kepada seseorang. 你像走向一个人，我们把我们靠往一个人。 Lalu kata yang kedua artinya adalah keinginan atau wish. 第一个的意思就是说有希望。 Jadi dari kata doa ini sendiri kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa doa adalah ketika kita datang mendekatkan diri, dalam konteks ini tentu kepada Tuhan, untuk menyatakan keinginan. 如果这两字合并在一起，它意思说我们要走向一个人，把我们欲望告诉他。 Nah, mendekatkan diri kepada Tuhan ini berbicara tentang relasi. 走向神，就讲你说我们与神的关系。 Ada hubungan yang kita bina antara diri kita dengan Tuhan. 有我们跟神要培养的关系。 Berdoa bukanlah kondisi di mana kamu datang kepada Tuhan hanya ketika kamu butuh saja. 祷告不是单单说我们当我们有事情的时候，我们才来亲近我们的神。 Ada orang yang menggambarkan Tuhan itu seperti mesin ATM. 有人把神比如说很像提款机， Hanya didatangi kalau ingin menarik uang. 我们只是来到提款机，如果我们需要钱的时候。 Ada juga orang yang menggambarkan Tuhan seperti obat sakit kepala, Panadol. 有人也把神比如到很像那个止痛药。 Hanya dicari ketika sakit kepala. 当我们找的时候，因为当我们头痛的时候，我们才会去找。 Itu bukan definisi doa di dalam Alkitab. 这个不是祷告的意思在圣经里面。 Di dalam kitab suci, ketika kata berdoa muncul, itu berbicara tentang bagaimana kita datang mendekat kepada Tuhan karena kita punya hubungan, punya relasi. 在圣经里面，如果出现有祷告这个词句，它的意思是说，我们要来靠近神， Kita mengenal siapa Tuhan kita. 我们要认识我们的神， Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. 我们要有跟神很亲近的关系， Maka kita berani datang kepadanya meminta sesuatu. 使得我们可以来到神的面前来祈求。 Jadi Paulus sedang ingin mengatakan kepada jemaat di Filipi, kamu semua punya hubungan dengan Tuhan. 所以保罗对比利比这信徒讲说：你们跟神都是有关系的， Datang dan mintalah kepadanya. 来跟祈求吧， Jangan khawatir tentang apapun juga. 不要过滤一切的事情。 Dan Tuhan adalah pribadi yang selalu ingin memberikan apa yang kita mau. 神是一个愿意赐给我们一切我们所需要的东西的。 Selama apa yang kita minta dipandang Tuhan baik, Dia akan berikan. 那些神觉得说对我们有好的，他都会赐给我们。 Jadi Paulus katakan, kamu datang berdoa kepada Tuhan. 所以保罗告诉他们说：你们要来向神祈求。 Apakah kita sadar kita punya relasi dengan Tuhan? 是否我们晓得说我们跟神有关系呢？ Ketika kita berdoa kepada Tuhan, apakah kita merasa asing dengan Tuhan atau kita kenal baik dengan Tuhan kita? 当我们祷告的时候，我们会觉得说我们跟我们神有生疏吗？还是我们觉得说我们很亲近我们的神？ Ya, kalau kita ibaratkan hubungan antara kita dengan Tuhan seperti seorang anak dengan bapaknya. 如果我们可以把我们跟神的关系，比如很像说一个孩子跟一个父亲一样。 Kita semua di sini punya bapak ya. 我们在我们当中每个人都有父亲， Kita kenal dengan ayah kita masing-masing, papa kita masing-masing. 我们每个人都会认识说我们的父亲。 Dan seringkali ketika kita datang kepada papa kita, kita tahu bahwa kalau kita minta dia pasti kasih. 当我们来找我们父亲的时候，我们都知道说，当我们有祈求，我们有希望有东西的时候，我们父亲都会给我们。 Kita punya keyakinan bahwa papa akan berikan apa yang saya minta. 我们有个信心说，我们父亲会给我们所祈求的。 Maka saya datang kepada papa saya. 所以我来到我的父亲那边， Saya kenal pribadi papa saya. 我认识我的父亲， Saya datang kepadanya meminta apa yang saya mau. 我来到他面前来祈求。
Apakah kita orang Kristen kenal siapa Tuhan kita? 是否我们基督徒认识我们的神？ Ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang Kristen yang tidak berdoa. 这个也是一个原因，说为什么很多基督徒他们都不祷告， Merasa asing dengan Tuhan. 因为他觉得说神很 Tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. 他没有跟神有很好的关系， Sehingga kita merasa malu datang berdoa. 所以我们觉得说有羞愧的，如果我们又来祷告， Kita sadar bahwa kalau saya hidupnya seperti ini, tidak ada hubungan dengan Tuhan, saya yakin Tuhan pun tak akan kasih. 我们觉得说我们的生活是这样的我们跟神都没有关系，神不会允许我们的， Sehingga kita memilih tidak berdoa. 所以我们选择说我们不来祷告。 Nah, Bapak Ibu, kita harus ingat kita punya hubungan dengan Tuhan. 弟兄姐妹，我们希望说大家都有跟神有好的关系， Dan pastikan relasi kita dengan Tuhan itu baik. 我们也要肯定我们的跟神的关系是一个好的。 Hidup beribadah kepada Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. 希望说我们的生活是为神来而活， Dengan demikian kita mau datang berdoa kepadanya. 因为这样，所以我们可以来祈求。 Kemudian nuansa doa yang kedua disebut di sini adalah permohonan. 第一个关于祷告的事情，就是说祈求。 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. 导会讲到说，我们要把我们一切事情都交在手中，我们都要不要过滤，我们都要来祈求。 Nah, di dalam bahasa asli, kata permohonan di sini adalah satu keinginan yang mendesak. 在希腊文那边讲说，祈求是一个很重要的事情。 Ini adalah kondisi di mana kita sepertinya sudah tidak punya lagi jalan keluar. 这个很像在一个情况说，我们已经没有出路了。 Kondisi di mana orang-orang di sekitar kita mungkin sudah tidak bisa membantu kita, hanya Tuhan yang bisa bantu. 在一个情况说，我们在我们周边、我们身边的人都没有办法来帮助我们的，只有神可以来帮助我们。 Dan Paulus bilang, ketika kamu dalam keadaan terdesak, kamu datang memohon kepada Tuhan. 保罗告诉我们，当我们我们都需要来亲近我们的神。 Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa melakukan segala perkara. 我们的神是一个有能力来做一切事情的神。 Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. 对神来讲，没有做不了的事情， Selalu ada jalan keluar. 每次都会有出路的。 Dengan kehendak dan kuasa Tuhan, segala persoalan kita itu bisa diselesaikan. 对神来讲，一切事情他都可以解决。 Dan ketika dalam keadaan terdesak, siapa pribadi yang pertama kita ingat? 当我们没有出路的时候，我们会想到谁呢？ Apakah kita mencari pertolongan dari sekitar kita terlebih dahulu atau kepada Tuhan? 是否我们会寻找出路？对在我们当中的人，身边的人寻找出路呢？还是我们直接来到我们神来寻找出路呢？ Nah, kita manusia adalah makhluk visual ya. 我们人类是一个管干的一个人类。 Bahwa kita itu terpengaruh ya dengan kondisi situasi di sekitar yang bisa kita lihat. 我们会被我们周围的事情所看见的被影响。 Kadang-kadang dalam menghadapi masalah kita menilai bahwa ini persoalan bisa dibantu oleh teman saya atau kenalan saya. 当我们一件事情，我们会觉得说，我这件事情，我这个朋友还是那个朋友可以帮助我。 Dengan hikmat kita menimbang bahwa persoalan ini bisa diselesaikan orang-orang yang saya kenal. 用我们的智慧，我们觉得说，我这些朋友可以来帮助我。 Lalu kita berusaha dengan cara kita dulu. 所以我们用我们自己的方法来解决先。 Kita daftarkan orang-orang yang kira-kira bisa menolong saya. 我们把那些我们所认识的人，我们觉得可以帮助我们的，我们把它列起来。 Dan dengan sabar kita coba satu persatu orang-orang tersebut. 所以我们要去开始了拜访一个跟一个人。 Dan setelah kita coba semua orang yang ada di daftar kita dan tidak ada pertolongan, 当我们已经见了那些我们觉得说可以帮助我们的人，这以后我们还没有得到帮助， barulah kita berdoa.
当那个时候，我们才记得说我们要来祷告。 Mari kita latih diri kita bahwa dalam keadaan terdesak, hal pertama yang harus saya lakukan, berlutut, berdoa. 我们大家应该来学习说，当我们一件事情的时候，第一件事就是我们要跪下来，要来祷告， Bukan malah mencari pertolongan di sekitar kita. 不是先去在我们周围找出路先。 Ingat kata pemazmur, 记得诗篇所讲的， Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? 我要举目向山举目，我的帮助从何而来？ Pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. 我的帮助从创造宇宙天地的神而来。 Pertolongan hanya bisa datang dari Tuhan. 我们帮助只有从神而来。 Jadi Paulus mengingatkan jemaat di Filipi dan kita sekalian, kalau kita terdesak, ingatlah berdoa. 所以保罗提醒腓立比的信徒，当我们有事情的时候，第一件事情我们就要来祈求， Jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, hikmat sendiri, atau mencari pertolongan dari orang lain. 不要靠着我们自己的能力、我们的智慧来寻找别人来帮助我们。 Kita ambil waktu menyendiri berdoa kepada Tuhan. 我们要拿一段时间，我们自己来祷告，恳求我们的神。 Dan Tuhan tentunya akan berkenan untuk menolong kita. 当然，我们的神会愿意来帮助我们。 Dan nuansa yang terakhir, di sini disebut ucapan syukur. 第三点就是说，我们要来感恩。 Nah, ini adalah hal yang mudah untuk kita pahami, kita bersyukur kepada Tuhan. 这是一件很简单，我们可以明白的，就是说我们要来感恩。 Dan ketika kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, sangat mudah untuk bersyukur kepada Tuhan. 当我们得到神的帮助的时候，我们都会很简单的来感恩。 Tapi di sini Paulus ingin menyampaikan kepada kita bahwa dalam keadaan terdesak, kita pun harus mengucap syukur kepada Tuhan. 在这里，保罗提醒我们说，当我们一件困难的时候，我们也是要来感谢我们的神。 Kita tidak boleh memiliki roh yang bersungut-sungut ketika berdoa. 我们不可以有一个很喜欢发怨言的心。 Ketika kita menghadapi beban yang berat, tekanan yang berat. 当我们有很大的重担的时候， Kadang-kadang kita juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kau izinkan ini saya alami? 有时候我们也会对神来讲，为什么你允许这些事情发生在我身上？ Awalnya bertanya, 起初是问， tapi lama-lama menyalahkan Tuhan. 久了以后，我们就会埋怨我们的神。 Kita suka sekali menggerutu. 我们很喜欢发怨言， Kita bersungut-sungut kepada Tuhan. 我们喜欢对神发牢骚。 Nah, firman Tuhan katakan kita harus berdoa, menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dengan ucapan syukur. 经文告诉我们说，我们要把一切事情向神来祷告，用感恩来祷告。 Kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik dan Dia selalu merancangkan yang baik bagi hidup saya. 我们要晓得，神是一个很好的个体，他会把一切美好的事情都赐给我们。 Dalam segala kesulitan yang saya hadapi, Tuhan pasti punya rencana. 在所有我们所遇见的困难，神都有他的旨意。 Saat ini saya belum sadari apa rencana Tuhan, tapi saya akan selalu bersyukur untuk segala sesuatu yang saya lewati. 现在可能我们还不明白神的旨意，可是我是要感恩。 Dan Paulus ingin kita juga selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. 所以保罗提醒我们说，我们要时常在我们的祷告来感恩。 Nah, ketika kita sudah datang kepada Tuhan dalam doa, di dalam permohonan kita, di dalam ucapan syukur kita kepadanya, 当我们已经来祷告、来祈求、来感谢神的时候， firman Tuhan katakan di ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 在福音圣经告诉我们说，当我们有做了这些事情之后，神会把一切事情都来帮助我们。 Tuhan akan memberikan damai sejahteranya ketika kita berdoa. 神会把平安喜乐都赐给我们。 Umumnya kita datang kepada Tuhan ketika berbeban berat, berharap agar kita mendapatkan kelegaan. 通常我们都有重担的时候，我们就会来祈求神，使得
恳求神可以把我们重担拿掉。 Nah, dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." 在马太福音11章28节那边也讲到说，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。 Tuhan Yesus menjanjikan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita yang berbeban berat, yang mau datang kepadanya. 主耶稣应许我们说，如果我们有担重担来到他面前，他都会帮我们。 Lalu kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." 在约翰福音14章27节那边讲到，我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 Tuhan Yesus menjanjikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. 呀，主耶稣应许我们，他会赐给一切的这智慧给我们。 Artinya bahwa damai sejahtera Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita selami dengan akal pikiran kita. 就是说，神所赐给我们的喜乐平安，是无法用我们的知识来衡量的。 Kita tidak bisa sepenuhnya memahami kenapa ketika saya berdoa, setelah berdoa, saya merasakan damai. 我们没有办法去了解为什么当我祷告以后，我会觉得有平安。 Dan seringkali masalah kita belum selesai, tapi setelah berdoa kita merasa damai. 虽然我们事情还没有解决，可是当我们祷告以后，我们会觉得我心里有平安。 Mengapa kita bisa merasa damai? 为什么我们会觉得有平安呢？ Karena firman Tuhan katakan bahwa damai sejahtera ini memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. 因为福音告诉我们说，这个平安会帮助我们安息我们的心灵。 Kita sadar bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. 我们晓得，我们的神已经掌控了一切的事情。 Dan ketika kita berdoa, Tuhan berikan damai sejahtera itu kepada kita. 当我们祷告，神就赐给我们这个喜乐平安。 Sehingga seperti kita merasa beban kita telah lepas. 就像我们觉得说，我们这个重担已经被拿掉了。 Saya yakin Bapak Ibu pernah merasakan hal demikian. 我相信我们弟兄姐妹都有经历过这样的事情。 Ketika kita berbeban berat datang kepada Tuhan berdoa, setelah kita katakan amin, kita rasa tenang sekali. 当我们有重担的时候，我们来祷告，我们祷告，我们讲阿敏，我们觉得说我们心里已经有平安了。 Itu adalah damai sejahtera Tuhan yang diberikan pada kita. 这个就是神所赐给我们的平安。 Nah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan kesaksian dari Martin Luther. 作为结束，我会讲关于马丁路德的见证。 Di dalam perjuangannya untuk dalam gerakan reformasi, kita melihat bahwa Martin Luther adalah seorang yang selalu berdoa kepada Tuhan. 如果我们看马丁路德，从他开始的时候，他都会尽量的来祷告。 Kita tahu bahwa bagaimana di tahun 1517 dia memakukan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg di Jerman. 我们知道说，当1517年的时候，马丁路德把他的论文钉在Gutenberg 教堂的门上， mempertanyakan ajaran gereja yang telah menyimpang selama 1000 tahun. 他问关于教会所在1000年里面所教导的事情。 Masa ini dikenal dengan masa kegelapan. 这个段时间被称为黑暗时代。 Dan gereja pada waktu itu begitu tegasnya sehingga siapa saja yang menentang ajaran gereja dihukum mati. 那个时候教会都很尖利的，如果有谁会反抗教会，他们就会被处死。 John Huss misalnya yang telah dibakar hidup-hidup pada tahun 1415. 很像 John Huss， 他也被烧死， Karena dia memperjuangkan gerakan reformasi di Cekoslovakia. 因为他在捷克斯拉夫那边要改革。 Dan Martin Luther tahu akibatnya apabila dia terus mempertahankan ajaran yang dia percayai dari kitab suci.
马丁路德知道说，如果他坚持圣经所教导的是这话， Berulang kali gereja Roma Katolik pada masa itu menuntut dia untuk menarik semua pengajarannya. 那个时候罗马教天主教都要求他把他的论文把它拿下来。 Tapi Martin Luther tidak bergeming, dia tetap berpegang pada ajaran firman Tuhan. 可是马丁路德他都不理睬，他就是要照着神所教的来讲。 Nah, pada tahun 1521 dia diundang untuk menghadiri satu pertemuan di Jerman di satu tempat bernama Worm. 在1521年，他被邀请到一个城市，在德国一个城市名叫温来。 Nah, satu hari sebelum pertemuan itu Martin Luther berdoa. 还没有这个聚会的前一天，马丁路德来祷告。 Nah, saya kutip dari sebagian kecil isi doa yang dia sampaikan. 我们拿一小段马丁路德的祷告。 Dia katakan demikian, Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhanku, tolonglah aku melawan kebijaksanaan dunia ini. Lakukanlah ini, aku mohon. Engkau harus melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Pekerjaan ini bukan milikku, tetapi milikmu. Aku tidak punya urusan di sini. Aku tidak punya apa-apa untuk diperebutkan dengan orang-orang hebat di dunia ini. Aku akan dengan senang hati menjalani hari-hariku dalam kebahagiaan dan kedamaian. Namun tujuanku adalah milikmu dan tujuan itu benar dan kekal. 他的祷告讲说：神啊，神啊，神啊，求你帮助我来抵挡这个世界的权利。我希望说我所做的是照做你的能力来做。我这个工作不是我的，这个工作是神你的。我在这个世界上是没有事情的，我没有这个世界，我没有一个东西要跟这些人来请讲，我只是愿意来为主你来做工。 Nah, di dalam kondisi yang ditekan oleh gereja pada waktu itu, Martin Luther mengatakan, aku dengan senang hati menjalani hari-hariku dalam kebahagiaan dan kedamaian. 当他被这个教会来逼迫的时候，他讲说：“我很高兴来在我每天生活上，我都会觉得说很高兴。” Ancaman hukuman mati dibakar hidup-hidup itu begitu nyata di depan Martin Luther. 会被烧死是一件很现实的事情，马丁会意见的事情。 Tapi dia mengatakan bahwa di dalam hari-harinya, menjalani hari-harinya, ada kebahagiaan dan kedamaian. 他讲说，他在过他每天生活的时候，他觉得有一个很喜乐、很有平安的日子。 Martin Luther merasakan damai sejahtera dari Tuhan. 马丁路德会觉得说，他有得到从上帝而来的平安的喜乐。 Rasa takut akan kematian tidak menghilangkan rasa damai sejahtera dalam hatinya. 对死亡的恐惧不会把那些平安喜乐的心从他心里拿掉。 Dan keesokan harinya dalam pertemuan itu, Martin Luther sekali lagi ditanya, apakah kamu bersedia untuk menarik segala ajaranmu? Dia katakan tidak. 在聚会那天，他再一次被问到说，他要不要把他的论文拿掉？他讲说，他不要拿掉。 Dan dia menyatakan sebuah pernyataan yang sampai hari ini dikenang oleh gereja. 那个时候他讲关于他的观点，到现在我们都会被记得的。 Martin Luther mengatakan dalam pertemuan itu, kecuali jika saya diyakinkan oleh kitab suci dan akal sehat, saya tidak menerima otoritas paus dan konsili karena mereka saling bertentangan. Hati nurani saya terikat pada firman Tuhan. Saya tidak dapat dan tidak akan menarik kembali apapun karena menentang hati nurani bukanlah hal yang benar dan aman. Jadi tolonglah saya Tuhan. Amin. 那个时候他讲到说，除了圣经跟我的智慧我所相信的我的心是被神的福音所捆绑的，我不会接受，我也不会把我已经关于圣经我所讲的论文拿掉，恳求神来帮助我，阿明。
Jadi Martin Luther dengan tegas, dengan berani mengatakan dia tidak akan menarik ajaran yang dia percayai. 马丁路德那个时候很肯定讲说，他不会把他的论文拿掉。 Dan Tuhan tidak hanya memberikan damai sejahtera kepada Martin Luther, tetapi dia melepaskan Martin Luther dari ancaman hukuman mati pada waktu itu. 神不单单把平安喜乐赐给马丁路德，可是他也帮助马丁路德脱离关于死亡的恐惧。 Nah, ini adalah kesaksian nyata dari seorang Martin Luther. 这个是一个马丁路德的很好的见证。 Bapak Ibu, apakah dalam kehidupan doa kita merasakan damai sejahtera dari Tuhan? 弟兄姐妹，在我们每天生活的祷告当中，是否我们相信我们的神？ Atau apakah kita ingin merasakan damai sejahtera dari Tuhan ini? 是否我们也愿意接受从神而来的平安喜乐呢？ Kalau kita ingin merasakan damai sejahtera dari Tuhan, mulailah berdoa. 如果我们愿意拥有神的平安喜乐，我们要开始祷告。 Berikan waktu untuk berdoa. 我们要把我们时间拿出来为了祷告。 Nah, gereja kita sejak masa COVID membuka pelayanan persekutuan doa siang dan malam. 当在疫情当中的时候，教会已经开始了，我们有中午跟晚间的祷告。 Dari Senin sampai hari Jumat kita ada pelayanan doa di gereja. 从星期一到星期五，我们都有祷告的侍奉。 Di siang hari kita berdoa dari jam 12.30 sampai jam 12.50. 在中午我们祷告从12点到12点30分。 Di malam hari jam 8.30 sampai 8.50. 晚上是在8点30分到8点50分， Hanya 20 menit. 只有20分钟。 Kalau kita memang mau berdoa dan ingin berdoa bersama-sama dengan saudara seiman, bisa bergabung dalam persekutuan doa siang dan malam ini. 如果我们要祷告，我们愿意祷告，我们可以来参加这个祷告时间。 Saya masih ingat di awal pelayanan ini dimulai, banyak sekali jemaat berdoa. 我还记得说，当我们开始这个侍奉的时候，有很多信徒来参加。 Ditambah situasi COVID pada waktu itu masih belum reda, jadi orang mungkin lebih dekat kepada Tuhan. 也是那个时候，还有在疫情当中，所以很多人都要来祷告。 Setelah COVID berlalu, sekarang yang berdoa hanya tinggal staf gereja. 这个疫情过后，现在每天在祷告只是教会的工作人员而已。 Hanya ada 1 atau 2 jemaat yang ikut rutin berdoa setiap hari. 只有1-2个信徒来参加这个祷告会。 Nah, kalau kita di rumah tidak berdoa, maka kita bisa bergabung dalam persekutuan doa di gereja. 如果我们在家里我们都没有祷告，我希望说你们可以参加这个祷告。 Bapak Ibu, tahun lalu sudah berlalu. Kehidupan doa kita harus lebih baik di tahun ini. 去年已经过去了，我们现在的我们祷告的生活会要更加美好。 Kalau sampai hari ini, di pertengahan bulan tahun ini, kita masih belum menjadi orang Kristen yang berdoa, maka kita harus berubah. 如果到现在这个1月份，我们还没有成为一个祷告信徒，我们又开始来祷告。 Kalau selama ini hati kita begitu berat untuk berdoa, maka itulah waktunya kita harus mulai berdoa. 如果我们觉得说我们心很难、很重担祷告，那个时候就是说我们要来祷告的时候。 Pertolongan dan damai sejahtera dari Tuhan tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita tidak berdoa. 神的帮助从来不会临到我们，如果我们没有祷告。 Jadi marilah kita semua berkomitmen, mulai hari ini saya ingin berdoa. 所以我希望说，我们每个人从今天开始，我们都要来祷告。 Dan kita bisa menjadi satu jemaat yang rutin, tekun berdoa setiap hari berkenan kepada Tuhan. 所以我们可以成为一个每天祷告、每天祈求的信徒。 Kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. 所以我们可以在神里面成长。 Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. 愿主来祝福我们大家。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa Sorgawi, ajarilah kami untuk berdoa. 我们在天上的父，恳求你来教导我们来祷告。 Berikanlah kami kesukaan, kerinduan untuk selalu mau datang mendekat kepadamu. 求你赐给我们有盼望、有喜乐的心，使得我们一直要来祷告。 Biarlah setiap hari kami, jemaat-jemaat Tuhan,
selalu ingin berdoa kepadamu. 使得我们每一天你的信徒都要来祷告。 Dan dalam segala hal yang kami sampaikan, kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkannya. 从全部我们所祈求的，恳求主来垂听。 Berikanlah kami damai sejahtera-Mu ketika kami berdoa. 求主你赐给我们平安喜乐，当我们祷告， Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们祷告感谢，在奉主耶稣的名， Amin. 阿明。